Halo, ini Cikgu Tim. Jadi bertemu semula di sini. Dan kali ini kita teruskan dengan bahagian ketiga di bawah bab 9 perakaunan untuk penggajian. Dan untuk kali ini kita akan melihat mengira atau pengiraan gaji kasar, potongan dan gaji bersih. Sebelum kita dapat mengira gaji bersih, pastikan anda telah ini syarat-syaratnya untuk memudahkan pemahaman kita nanti ya. Yang pertama, pastikan anda telah memahami konsep gaji kasar dan juga gaji bersih. Jadi, gaji kasar itu merupakan pendapatan sebelum menolak potongan. Dan gaji bersih merupakan pendapatan selepas menolak potongan. Yang kedua, pastikan juga anda telah memahami pelbagai pendapatan pekerja. Memahami pelbagai potongan pendapatan pekerja, mengetahui rumus untuk mengira gaji kasar. Jadi, apakah rumus untuk mengira gaji kasar? Gaji pokok campur dengan allowance. Mengetahui rumus untuk mengira caruman KWSP dan untuk mengira gaji bersih, kita hanya ambil kira caruman bahagian pekerja. Seterusnya, pastikan juga anda telah mengetahui rumus untuk mengira jumlah potongan. Dan akhir sekali, pastikan anda juga telah mengetahui rumus untuk mengira gaji bersih, yaitu gaji kasar tolak dengan potongan. Jika masih lagi ragu-ragu tentang mana-mana bahagian tadi, sila tonton semula video kedua dan memahami semua konsep asas pengiraan. Jadi, bolehlah layari website saya, www.cikgutim.com untuk menonton video nombor 2. Nah, di sini sebelum kita belajar tentang pengiraan ataupun tengok contoh pengiraan, di sini saya bekalkan satu panduan umum untuk menjawab soalan pengiraan di dalam bab ini. Yang pertama, kita perlu kenal pasti maklumat dalam soalan. Di sini saya nasihatkan pelajar supaya membaca soalan setiap ayat, setiap perkataan untuk mengenal pasti maklumat yang ada dalam soalan. Kemudian, sebelum kita mengira juga, anda dinasihatkan supaya menuliskan rumus dahulu. Jangan terus membuat pengiraan, tuliskan rumus dahulu. Yang ketiga, masukkan maklumat dalam rumus dan hitungkan jawapan. So 3 step sajalah. Kena pasti maklumat, tuliskan rumus dan masukkan maklumat dalam rumus dan kirakan jawapan. Untuk menjawab soalan pengiraan bagi bab ini, ada 3 step juga. Jadi kita mulakan yang paling kiri, yaitu kira gaji kasar. Macam mana mau kira gaji kasar? Gaji kasar sama dengan gaji pokok campur allowance. Lepas itu, kita perlu kirakan jumlah. Sigma ini, simbol sigma ini menunjukkan jumlah. Sebab tak cukup ruang di sini ya. Jadi saya gunakan simbol sigma. Sigma itu maksudnya jumlah. So, kirakan jumlah potongan. Jadi, caruman KWSP. Sama untuk pekerja dan majikan. Dia punya formula, yaitu bahagian caruman kali dengan gaji pokok campur allowance tetap. Dan ingat, kalau kita diminta untuk kira gaji bersih, kita hanya ambil kira caruman KWSP bahagian pekerja. Untuk mengira gaji bersih. Untuk kira gaji bersih, ini step yang ketiga, yaitu gaji kasar tolak jumlah potongan. So kita teruskan. Contoh 1. Encik Lim menerima gaji bulanan sebanyak RM3,500 dan allowance tetap beliau berjumlah RM560. Berapakah gaji kasar bulanan beliau? Begitulah soalan dia. Jadi di sini saya minta pelajar-pelajar kalau boleh pause dulu video ini dan cuba kira. Dan cuba kirakan gaji kasar beliau, yaitu Encik Lim punya gaji kasar. Dan selepas itu, selepas kamu sudah dapat jawapan, teruskan video untuk melihat jawapan. Penyelesaian kepada contoh 1 tadi. Jadi, kita perlu ambil maklumat
untuk mengira gaji kasar. Jadi, untuk mengira gaji kasar, kita tuliskan formula dulu. Gaji kasar sama dengan gaji pokok campur dengan apa? Allowance. Jadi, daripada soalan tadi, berapakah gaji pokok kita? Kita boleh lihat semula. Gaji pokok, gaji bulanan lah, okay? Gaji bulanan merupakan gaji pokok 3.500. Jadi kita masukkan RM 3.500 campur dengan allowance. Berapakah allowance kita? 560. Oke, allowance 560. Jadi berapakah kita punya gaji kasar? Oke, 4060. So, ini merupakan jawapan bagi soalan pertama. Kita teruskan dengan soalan 2, contoh 2. Pak Reksi. Okay, Pak Reksi menerima gaji pokok sebanyak 2.700 sebulan. Beliau juga menerima allowance perumahan RM300 dan juga allowance sara diri RM100. Jadi, berapakah gaji kasar bulanan beliau? Okey, sama juga sila pause sekejap video ini dan cuba kirakan, dan selepas ini kita akan lihat kepada jawapan kepada contoh 2 ini. Okey, penyelesaian kepada contoh 2. Sama juga kita tuliskan formula dulu. Gaji kasar sama dengan gaji pokok campur dengan allowance. Okey. Jadi, kita cuba lihat semula maklumat-maklumat yang ada di soalan 2. Gaji pokok di sini 2.700. Jadi kita masukkan 2.700 campur dengan allowance. Jadi berapakah allowance kita? Ada dua jenis allowance di sini. Allowance perumahan 300. Dan yang kedua, allowance sara diri 100. Jadi, kita boleh tulis sebagai 300 campur lagi RM 100. Dan jumlah gaji kasar bagi Pak Reksi berapa? RM3.100. Okey. So, adakah kamu dapat jawapan yang betul? Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Panjang sikit lah soalan ini. Gaji pokok bulanan Puan Lisa ialah RM4.600. Beliau menerima allowance perumahan sebanyak RM300 sebulan. Pada bulan April, beliau mendapat allowance lebih masa, iaitu RM450. Kadar caruman KWSP bagi pekerja dan majikan ialah 8% dan 12% masing-masing. Maksud masing-masing di sini ialah untuk pekerja 8%, untuk majikan 12%. Hitungkan bagi bulan April, bagi bulan April 1 bulan saja. Yang berikut. A. Caruman KWSP bahagian pekerja. B. Caruman KWSP bahagian majikan. Dan C. Jumlah caruman KWSP. Okey, cuba pause sekejap video ini dan cuba usahakan pengiraan dan lepas ini kita akan tengok jawapan. Okey, untuk soalan A, diminta cari caruman bahagian, caruman KWSP bahagian pekerja. Okey, jadi formula dia apa? Okey, kita cuba lihat kembali kepada soalan, apakah maklumat yang dibekalkan kepada kita. So, kita ada gaji pokok di sini sebanyak 4.600. Okey,
Kemudian kita juga ada allowance perumahan sebanyak 300 sebulan. Kemudian dia kata di sini beliau mendapat allowance lebih masa sebanyak 450. Jadi di sini saya ingin tanya pelajar-pelajar sekalian, adakah kita perlu ambil kira allowance lebih masa semasa mengira caruman KWSP? Perlukah tidak? Okey, jawapan dia tidak. Sebab dalam video kedua sudah dijelaskan bahawa semasa mengira caruman KWSP, kita hanya mengambil kira allowance tetap dan allowance lebih masa tidak dianggap sebagai allowance tetap sebab dia berubah-ubah mengikut bulan. Jadi, walaupun soalan dia bagi jawab maklumat seperti ini, allowance lebih masa, tapi ini saya katakan dia sebagai satu trap untuk perangkap pelajar. Jadi, maklumat ini abaikan sahaja ya untuk soalan ini. Jadi, kita hanya ambil kira gaji pokok 4,600 dan juga allowance 300. Jadi kita teruskan. Okey, formula dia ialah kurungan gaji pokok campur dengan allowance. Okey. Jangan lupa di depan ni kita ada peratus kan? Kita ada peratus caruman KWSP. Taraf dengan ini. Okey. Nah, kita sudah tuliskan formula dan sekarang kita nak masukkan maklumat ke dalam formula untuk kirakan jawapan. Jadi untuk bahagian pekerja, berapakah kita punya peratus? Okey, kita lihat di sini. Okey. Kadar caruman KWSP bagi pekerja dan majikan ialah 8%. So, dia sebut dulu pekerja di sini kan? Maksudnya angka yang pertama ini merupakan caruman kepada pekerja. Okey, 12 untuk majikan. Jadi sekarang kita hanya diminta untuk kira bahagian pekerja. Jadi kita ambil 8%. So, 8% taraf dengan gaji pokok berapa tadi? Lupa pula saya. 4600 dan allowance 300. Okey. 4600 allowance 300. Okey. Jadi berapakah jawapan dia? Saya kira dulu pakai kalkulator. 392. Okey. Betul tak jawapan ni? Okey, 392. Okey. So kita teruskan dengan B pula. B, kita diminta untuk menghitung caruman KWSP bahagian majikan. Jadi basically dia punya formula sama. Okey, jadi untuk menjimatkan masa saya copy paste saja. Okey, saya copy paste saja. Ini bukan malas ini mau jimat masa. Ya, kenapa keluar begini? Okey. So, formula masih sama. Okey, jadi yang berubah itu untuk bahagian majikan. Okey, ubah dulu. Bahagian majikan. Kemudian, peratus dia pun berbeza kan? Berapa peratus dia? Okay, kita cuba lihat semula. 12. Okey, 12 sini. 12%. So, kita ubah di sini. 12%. Okey, gaji pokok masih sama. Allowance pun sama juga. Okay, jadi, kita punya jawapan. Okey, kira dulu. RM588. Okey. So, ini adalah caruman bahagian majikan. Dan belum selesai kita ada soalan C lagi. Jumlah caruman KWSP. So, kita teruskan. Jadi, untuk bahagian, kita tuliskan formula dulu. Jumlah caruman KWSP adalah sama dengan caruman pekerja
campur dengan caruman majikan. Jadi daripada pengiraan tadi, caruman pekerja kita berjumlah Rp392. Okey, manakala bahagian majikan pula RM588. Dan jumlah dua-dua itu RM980. Okey, ini adalah untuk soalan C. Jangan lupa tuliskan nombor soalan ya. Soalan C. Okey, begitulah jawapan dia. RM980. Dan kita teruskan lagi dengan soalan yang terakhir. Contoh 4. Gaji bulanan Malcolm ialah RM4,500 sebulan. Dan allowance perumahannya ialah RM350. Kata caruman kedua SP beliau ialah 8% dan majikan 12%. Berikut merupakan potongan bulanan beliau. Okey, iaitu potongan cukai berjadual RM26. Bayaran pinjaman kereta RM670. Dan kita dikehendaki untuk hitung A. Gaji kasar, B. Jumlah potongan, C. Gaji bersih. So, kita teruskan. A. Gaji kasar. Jadi, apakah formula untuk gaji kasar? Gaji pokok campur dengan allowance. Jadi, kita masukkan formula. Kemudian kita masukkan maklumat. Gaji pokok 45, perumahan, allowance perumahan 35. So, RM4500 dan allowance RM350 kah? Kalau tak silap saya. Short term memory ya, tak ingat dia punya jumlah. Mau balik-balik tengok soalan. Okey. Jadi berapakah jumlah gaji kasar bagi Malcolm? 4850. So, ini merupakan gaji kasar bagi Malcolm. Okey, selesai untuk bahagian A. Okey, B. Jumlah potongan. Jadi daripada soalan ini, jumlah potongan dia merupakan 3. Ada 3. 1. Caruman KWSP. 2. PCP. Kemudian ketiga, bayaran pinjaman kereta. So, kita kirakan saja. Okey, B. Tuliskan formula dulu. Jumlah potongan sama dengan caruman KWSP campur dengan PCP campur lagi dengan bayaran pinjaman. Okey. Oh. Cuba kasih kecil perkataan dia supaya nampak okey sikit. Okey. Ini pun kasih kecil supaya nampak kemas. Okey. Jadi setelah kita tulis formula, kita masukkan maklumat dalam formula. Caruman KWSP, so kita cuba lihat gaji pokok 45 dan juga peratus dia 8%. Jadi gaji pokok 45 kali dengan sebelum itu kita perlu kena pasti dia punya allowance dulu. Ada allowance tak di sini? Ada 350 dan allowance ni adalah allowance tetap. Jadi diambil kira untuk mengira caruman KWSP. Jadi RM4850 iaitu jumlah gaji pokok dengan allowance kali dengan 8%. Okey, campur PCP. PCP berapa? PCP ini RM26. RM26. Campur lagi dengan bayaran pinjaman. Bayaran pinjaman kereta. Okey, iaitu 670. So, kita kirakan
4850 kali 8% campur 26 campur 670. So kita dapat jumlah potongan bulan tersebut 1084. Okey, RM1000 1084 ringgit. Okey. Dan kita cuba teruskan dengan soalan C ya. Okey, so daripada sini gaji kasar 4850 dan juga jumlah potongan 1084. Jadi untuk mengira gaji bersih, apakah formula kita? Okey, kasih padam dulu. C. Untuk C kita diminta untuk cari gaji bersih. Okay, gaji bersih sama dengan gaji kasar, yaitu jawapan daripada soalan A tolak dengan potongan. Okay, jadi sama dengan, masukkan saja. Jadi jawapan A tadi RM berapa? 4850. 4850 tolak dengan jumlah potongan, yaitu jawapan soalan B, yaitu 1084. Oke, kasih kemas sedikit. Oke, coba kirakan berapakah jawapan untuk soalan ini? (4850) tolak 1084. Oke. RM sama dengan RM 3766. Betul tak? Oke, jadi ini merupakan gaji bersih bagi Malcolm. Oke, Malcolm kah? Oke, Malcolm. Oke, betul. Oke. Jadi begitulah pengiraan tadi. Dan di sini saya ingin berikan sedikit nasihat kepada saya. Pengiraan bagi bab ini sebenarnya bukanlah sukar. Yang penting dua perkara sahaja. Satu, fahamkan semua konsep asas pengiraan. Yang kedua, buat banyak latihan untuk testing. Okey, kamu sudah dapat konsep kan? Tapi yang seterusnya itu testing konsep yang anda pelajari dan kumpul pengalaman daripada kesilapan. Jangan takut buat silap. Kalau silap itu, cuba fikir balik, buat refleksi kenapa silap. Dan daripada situ, anda akan dapat mengumpul pengalaman. Dan lama-lama itu, kamu akan dapat menjawab soalan pengiraan di bawah bab ini dengan lebih bagus dan lebih yakin. Sekian sahaja video nombor 3. Dalam video nombor 4, saya sendiri akan menerangkan bahagian terakhir bab ini, yaitu berkaitan dengan catatan jurnal dan juga perbandingan gaji dan upah. Okey, jadi untuk menonton lebih banyak video prinsip perekonomian, sila layari website saya www.cikuteam.com. Jumpa lagi